Assalamualaikum tuan-tuan, kita berada di Bagan Datuk, di sebelah Masjid Al-Falah di Kampung Sungai Nipah Darat. Masjid Al-Falah Kampung Sungai Nipah Darat di Bagan Datuk. Jadi hari ini kami akan sama-sama melihat bagaimana kempen, sesi kempen berlaku di Bagan Datuk, dan kita sama-sama memberikan sokongan kepada ahli parlimen kita, calon kita Datuk Seri Ahmad Zahid bersama dengan Don yang terlibat. Ada berapa Don terlibat Esme? Ada 2 Don ada 2 Don. Tadi salah seorang daripada calon YB kita di Don pun ada sama-sama breakfast dengan kita. Datuk Syarul Datuk Syarul tadi. Datuk Ahmad Zahid malam tadi ada bersama dengan pengundi dekat sini. Saya lambat saya sampai tuan-tuan, dan sahabat saya Esme daripada Lumut baru sampai pagi ni, dan kami akan berikan update-update lah yang berlaku di sini insya-Allah. Dan sekarang ni Esme sahabat, yang banyak masalah sekarang ni apabila kita nampak Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional dah memainkan sentimen kononnya kita ni apa? Iklan. Kejap iklan. Kita ni lemah. Dia lontarkan kita dengan pelbagai-bagai fitnah. Especially kita tengok PAS, kita tengok pada Perikatan Nasional ni, dia orang dah tak ada modal lain. Dia orang nak mengaitkan Datuk Ahmad Zahid nak membawa UMNO bersama di AP. Boleh komen sikit tak? Ni. Itu semua orang kata persepsi negatif yang dikeluarkan oleh pihak Perikatan Nasional, sebab dia cuba nak divide undi Melayu kepada dua bahagian supaya Barisan Nasional tu tak dapat jadi kerajaan yang dominan lah. Maknanya permainan ni dibuat oleh Muhyiddin Yassin lah. Kita tahu Muhyiddin Yassin ni dia berada dalam keadaan takut. Dia tahu kalau dia tak menggunakan kaedah fitnah, bermakna sukar untuk PN menang walaupun satu kerusi di pilihan raya yang ke-15. Dan dari maklumat kita dapat, kemungkinan besar lah Muhyiddin Yassin akan tewas di Paguh lah. Okey, teruskan. Okey, jadi sekarang ni kita lihat mereka risau bahawa kebangkitan dan momentum Barisan Nasional untuk memenangi banyak kerusi kali ni insya-Allah. Dan mereka come out with IDE You tengok IDE punya, Darul Ihsan Institute punya statistik yang mengatakan konon rakyat sekarang merindui zaman Pakatan Harapan. Calon favourite PM adalah Anwar Ibrahim. Dan statistik ke laut mereka tu, yang kononnya mereka bawa sampai ke luar negara, sampai ke universiti di England bermainkan sentimen bahawa Pakatan Harapan sudah mendapat traction rakyat ni. Boleh komen sikit tak pasal bab tu? Sebenarnya kalau kita tengok kepada kajian-kajian dibuat tu, banyak menyebahi kepada pihak pembangkang. Hakikat realitinya, kalau tengok momentum kemenangan Barisan Nasional di Melaka, di Johor, itu menandakan bahawa kajian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak tepat sama sekali. Dan lebih kepada untuk mewujudkan persepsi agar rakyat berfikiran bahawa peluang Barisan Nasional untuk menang tu tak ada. Hakikat realitinya, bila dia orang buat macam tu, dia mencetuskan satu ketakutan kepada masyarakat. Tentulah ketakutan ni akan beri kemenangan yang lebih besar kepada Barisan Nasional. Sebab kadang hari ini rakyat Malaysia sedang menghadapi tekanan ekonomi yang teruk. Dan untuk makluman saudara-saudari, peningkatan golongan B sudah meningkat ke paras 68% daripada rakyat Malaysia. Mana 68% keluarga Malaysia berada dalam kumpulan B. Kumpulan B bermaksud pendapatan yang tidak stabil. Jadi kalau ikut kepada kajian sifat sebagai manusia yang saya buat, suatu otomatik manusia ni tuan-tuan, dia tak suka akan kesakitan, dia menolak kematian, dia menolak penderitaan, dia menolak kemiskinan. Dan sifat seperti manusia ni, dia mencintai kebahagiaan, kesenangan, masa depan, cinta. Itu sifat semula jadi manusia. Bermakna pilihan raya ke-15 ni lah kebangkitan seluruh rakyat Malaysia, menolak penderitaan, menolak kemiskinan, menolak kesakitan. Sebab apa? Kalau rakyat nak sokong PHOPN, bermakna dia bertentangan dengan sifat seperti manusia. Rakyat Malaysia ni manusia tuan-tuan. Maknanya hari ni
apa saja propaganda politik yang dimainkan oleh pihak lawan tak akan memberi sebarang kesan kepada Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional akan menang 2/3 di pilihan raya ke-15. Kalau tak percaya, tunggu malam 19 November, anda lihat sendiri betul tak betul apa yang saya sampaikan. Betul tak? Okey. Hidup BN. Hidup BN. Okey, begini ya. Kita lihat daripada video yang dimainkan oleh lawan kita daripada Pakatan Harapan. Siapa ni dia ni? Okey, pagi tadi ada satu video di viral kan, mengatakan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni terpalit dengan isu kapal LCS. Lepas tu dia boleh kata dia lari daripada Hang Tuah Jaya. Ni saya cerita pasal calon Pakatan Harapan yang lari daripada Hang Tuah Jaya, datang ke Bagan Datuk, bertanding atas tiket Pakatan Harapan, nak berlawan atau menghadapi dengan Presiden kita, pengurusi kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Apa yang dikata dalam live ni tuan-tuan, cuba dengarkan calon luar dia kata. Dia samakan, saya pendekkan, Malaun ni. Siapa kenal dia tuan-tuan? Hang pun tahulah, saya tak nak sebutlah nama dia. Dia samakan perjuangan Pakatan Harapan ni bak Sultan Melaka yang lari ke Perak. Lari ke Perak menjadi hero rakyat untuk memerintah dan mempertahankan perjuangan mereka. Pada pendapat saya, Raja ketika tu Raja Melaka tu tak salah saya Sultan Mahmud. Dia lari ke Perak dan ke Johor ni, dia pecah kerana Portugis menyerang, musuh luar menyerang. Kita tahu Pakatan Harapan ni dapat dana pun daripada luar kerana nak menjatuhkan bukan sahaja pemerintahan yang stabil dan baik Barisan Nasional, tetapi Raja-Raja Melayu yang kita pertahankan selama 62 tahun ni. Dia samakan cara dia dengan Sultan Melaka tu. Boleh komen sikit tak? Panjang lebar sikit kalau boleh. Pasal sejarah ni. Samsul ni, sebut juga nama dia. Dia ni kata kerusi. Sebab kalau dia bertanding Melaka pun dia kalah. Macam mana dia nak menang di Bagan Datuk? Betul dah. Lagipun dia ni, kita tahu dia ni dulu orang kuat Azmin dalam PKR. Dan bila pucuk pimpinan Parti Kerajaan Rakyat mencalonkan Samsul di Bagan Datuk, itu bermakna PKR sendiri yang nak membunuh Samsul. Jadi kita yakin Presiden UMNO akan menang selesa di Bagan Datuk. Jadi kepada pengundi-pengundi Bagan Datuk, saya yakin anda akan beri kemenangan yang mantap kepada Dr. Zahid Hamidi. Yang kedua, kalaulah katalah kita nak menangkan Samsul tu, dia tuan-tuan, masa pilihan raya dia muncul, lepas pilihan raya dia hilang. Kita nak yang berhormat, yang berkhidmat, bukan yang berhormat mai sini semata-mata nak masuk rakyat kawasan sini Bagan Datuk, nak menang di kawasan ni, sebab menang hilang. Betul tak? Jadi saya yakin Samsul akan kalah teruk di Bagan Datuk dan hilang deposit. Bercaturan Anwar Ibrahim Rafizi meletakkan Samsul lebih kepada untuk membunuh karier politik Samsul sendiri. Itu penjelasan saya lah tuan-tuan. Sebab PH ni dah tak ada masa depan dah. Rekod 22 bulan yang mereka lakukan ke Malaysia ni dalam ingatan rakyat Malaysia. Hari ni kalau mereka cakap apa, cakap lah. Rakyat tak pakai dah. Rakyat dah tunggu lama dah nak bubar parlimen. Bila dah bubar ni, ingat rakyat nak bagi kepada PH, PN or GTA. Sorry to say lah. Memang kali ni rakyat Malaysia akan bangkit henyak sampai lunyai. Okey tuan, sambung kat lah ni. Okey, berkaitan tentang tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan tentang surat aku janji yang diviralkan oleh Pakatan Harapan dan musuh-musuh Barisan Nasional, termasuklah Perikatan Nasional. Netizen sendiri sudah mendapatkan bukti bahawa ini adalah kerja-kerja musuh BN dan bukannya BN ataupun UMNO sendiri mengeluarkan aku janji ni. Bak kata Datuk Najib, netizen power.
Alah, surat tuan-tuan. Duit pun kita boleh scan sebiji tuan-tuan. Duit pun orang boleh scan tuan-tuan. Takat surat macam ni, takkan kita nak percaya. Ini semua surat-surat ni amalan politik zaman Mahathir dulu ni. Nak jatuhkan Tunku Abdul Rahman, tulis surat, sebar ke tentera, sebar ke polis, sebar ke orang ramai. Supaya orang ramai berpandangan negatif kepada Tunku Abdul Rahman pada waktu itu. Itu zaman bila tuan-tuan? Zaman awal 70-an. Ini dah 2022. Takkanlah kita nak percaya surat cap ayam macam ni. Maksudnya, apa yang mereka buat ni sebenarnya takkan beri kesan kepada undi rakyat di peti undi. Rakyat tetap pilih Barisan Nasional. Sebab apa? Rakyat meluat dah dengan PSPN. PS dengan PN ni sama je. Kan? Masa berkuasa, hina Melayu pendatang. Masih dalam orang Melayu ingat lagi. Hina tentera. Betul. Nak ISEP, nak run statut, minta rakyat ikat perut. Mereka langsung tidak menghormati rakyat. Ingat rakyat tak ingat semua tu? Sorry lah. Ini kali PHPN GTA memang ke laut. Steady kan? Janji confident. Dia macam pernah dengar. Cuba tuan-tuan fikirkan cara Presiden PH ni bercakap. I have the numbers. Daripada dulu lagi. Cara dia orang berkempen daripada 2018 mengatakan nak bagi tol percuma. 2019 Parlimen Teluk Intan Singa Komeng yang kata Melayu mak tu kan. Saya cakap kimak je lah, cakap terang okay. Jadi pendek cerita, dia mengutuk kita tuan-tuan. Dia memaki hamun kita. Sebagai ahli Parlimen Teluk Intan dekat Perak ni, negeri tempat kita datang sekarang ni, di Bagan Datuk pun di Perak. Speaker Dewan Rakyat berapa banyak kali dalam parlimen dia memalukan, menghina kita orang Islam dan Melayu. Dan kita terluka hati kita. Luka di hati kita ni masih lagi belum sembuh. Dan pada Januari 2020 dia kononnya dia nak tetapkan kadar tol dan benarkan kutipan tol bermula di WCA. Padahal dulu dia berjanji nak bagi lebuh raya bebas tol jika menang Parlimen Teluk Intan, jika PH menang Putrajaya. Sekarang ni dia orang recycle balik janji-janji dia orang tuan-tuan. Dia orang ni DAP ni, Anwar Ibrahim ni akan berjanji bulan dan bintang. Kita memohon janganlah rakyat percaya lagi kepada mereka. Janganlah terpedaya dengan hasutan mereka. Saya yakin rakyat Malaysia bijak pandai sekarang. Saya yakin rakyat Malaysia tidak akan lagi memberi peluang kepada Pakatan Harapan. Dan kalau setakat bacalah penulisan diorang, hasutan diorang, harap jangan mudah terpedaya, gelak je. Jangan percaya dia orang, tak ada credibility. Ami, cuba sambung sikit pasal tol ni. Alah, pada janji ni orang boleh janji, tapi janji PhD, janji kencing. Cakap tak serupa bikin. Soal tol ni, dia adalah janji yang populis, janji yang tak seimbang dengan sektor korporat, janji yang tak seimbang dengan kemampuan kewangan negara. Dan perkara tu sebenarnya sukar dilaksanakan pada waktu ni. Dan mereka terbukti mereka tak tunaikan pun janji tu. Sekarang ni siapa nak percaya janji PH? Anwar kata dia nak jadi PM. Itu semua iklan untuk tarik sponsor. Sebab PKR hari ni menghadapi masalah kewangan yang teruk. Dan banyak cabang-cabang, ketua-ketua cabang PKR tidak bersetuju dengan Rafiq Ramli. Rafiq Ramli ni telefon pun tak mau angkat. Dan ramai ketua-ketua cabang menolak tawaran untuk menjadi calon Pakatan Harapan. Tak tipu saya lah, kawan saya ketua cabang pun banyak. Tuan, makna ni PKR betul-betul bergantung kepada ehsan DAP untuk mendapatkan dana politik. Sebab tu masa pelancaran konvensyen PH di Ipoh, Anwar buat iklan 20 hari bulan saya akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Itu cuma iklan untuk cuba meyakinkan pemberi dana menyumbang dana kepada PKR. Dulu PKR bawa Azmin lain. Azmin dulu ni dia bab-bab jaga ketua cabang ni bagus juga. Tapi Rafizi memang langsung tak jaga ketua-ketua cabang PKR. Mana di peringkat akaun PKR dah berlaku pemberontakan yang sangat hebat. Cuma tuan-tuan tak sedar lah sebab tumpu kat UMNO nya.
Saya orang UMNO sedarlah. Kan banyak ketua-ketua cabang PKR ni hubung saya, tak tahan mic. Kami tak mau menawarkan diri untuk bertanding sebab garanti tak boleh menang. Lepas tu duit tak ada. Kalau kami nak bertanding, kami kena pinjam duit, kan? Jual rumah, jual tanah. Kalau kami menang tak apa. Tapi tentu dah kalah. Sebab tu hari ni untuk mencari calon dalam PKR payah. Dan calon-calon yang dikeluarkan PKR hari ni, calon-calon yang tak kompeten, orang tak kenal. Dan dalam PKR pun berlaku krisis yang teruk antara pro Anwar dan pro Azmin. Pro Azmin semua dihantar ke kawasan-kawasan bunuh diri. Macam Samsul tu, dihantar bertanding dalam kawasan kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Bukan setakat kubu kuat Dr. Zahid Hamidi, tapi kubu kuat UMNO Barisan Nasional Presiden UMNO. Jadi Samsul merupakan mangsa pembunuhan Anwar Ibrahim. Itu contoh dah. Kalau apa janji apa-apa jangan percayalah tuan-tuan. Ini parti memang kencin punya parti tuan-tuan. Mereka turunkan harga minyak. Mana boleh turun? Sekarang ni pun kerajaan dah bagi subsidi 1 liter RM1.05. Betul. Kalau dia nak harga minyak RM1.05 seliter, bermakna kerajaan kena bagi subsidi 1 liter raw notify RM2.05. Jadi kerajaan nak ambil duit mana hari ni? Dengan mata wang kita jatuh RM4.75 berbanding $1. Dengan kadar inflasi yang meningkat tinggi, kerajaan terpaksa top up subsidi 80 bilion. Eksport kita tak meningkat, stok market kita jatuh. Bagaimana mereka nak berjanji tentang minyak? Dan kejatuhan ekonomi ni bukan salah Barisan Nasional. Tak ada kena-mengena pun. Ekonomi jatuh, harga barang naik, inflasi naik, ringgit jatuh, eksport jatuh, GDP jatuh kerana PH tak guna tu lah. Betul. Duit kita jatuh sejak BN kalah pilihan raya ke-14. Antara punca utama duit kita jatuh sebab ketidakstabilan politik yang berpunca dari PH-PN. Dari tambah lagi atau faktor luar, perang di Eropah Timur. Okey tuan-tuan, sekarang tu lah. Saya cerita pasal ekonomi nanti, tuan-tuan tidur pula. Okey tuan-tuan. Okey, lagi satu persoalan yang diketengahkan oleh saudara Esmi tadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah negara ni? Bagaimanakah caranya yang terbaik? Sekarang ni mandat dah diberikan kepada rakyat untuk kita sama-sama menghadapi kemelesetan ekonomi yang akan datang ni. Cara dia mudah je tuan-tuan, tak susah. Tuan-tuan dan perempuan undi Barisan Nasional bagi kita menang sekurang-kurangnya 2/3. Kalau lagi banyak lagi bagus lah. 140 lebih kan. Lagi banyak lagi bagus. Sebab bila kita nak buat usul dalam parlimen, kita memerintah negara, tak ada gangguan daripada Pakatan Harapan, kaki kencing rakyat ni, Perikatan Nasional kata-kata lompat dan penuh dengan penjenayah ni, yang menyalahgunakan institusi kehakiman, menyalahgunakan institusi undang-undang dan penguatkuasaan ni. Bila kita bersihkan negara, pelabur-pelabur asing yang nak lakukan private funded initiative atau pelaburan ke dalam negara ni, kerana negara kita ni tuan-tuan mempunyai pelbagai potensi untuk maju. Dia orang ni tak sabar-sabar tuan-tuan. Kalau setakat 1 trilion lah kita punya hutang ni, nak dibandingkan dengan potensi pelaburan yang akan masuk, sekejap je kita boleh selesaikan. Dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan kena undi Barisan Nasional. Ramai-ramai pergi dekat peti undi pada 19 hari bulan ni, nampak dacing ni, rambang dacing ni, undi, tak kisah siapalah yang kita letak dekat situ, calon tempatan ke, calon parachute ke, setiap sebab kenapa kita letak calon di situ mengikut yang terbaik di kawasan itu, ada sebab. Kita dah ada 62 tahun pengalaman tuan-tuan untuk memerintah negara, dan kita sangat yakin boleh menyelamatkan Malaysia ni daripada tangan-tangan perosak. Bak kata saudara Esmi 2-3 hari lepas dalam live dia, syaitan macam mana ni? Kau cakap? Aku suka betul lah memang tu. Kan? Kena bayar sikit. Kena bayar sikit. Syaitan perosak negara ni. Jadi tuan-tuan, saya mohon jasa baik tuan-tuan, kita akan akhiri live ni sebentar lagi, dan kita akan buat coverage sedikit lepas ni, dan bersama dengan lagi aktivis lain. Cuma kita harapkan kepada pengundi-pengundi, jangan lupa undi Barisan Nasional. Apabila anda mengundi Barisan Nasional, ramai-ramai bagi tahu kakak, abang, adik-beradik, saudara mara, undi Barisan Nasional. Kembalikan Barisan Nasional sebagai pemerintah mutlak dalam negara ni. InsyaAllah 2/3 paling sekurang-kurangnya. Mudah kita nak buat dasar, mudah kita nak
membawa kebajikan kepada rakyat, mengurus takbir negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulung saya. Kena gulung ah. Gulung ah. Yang agak-agak nak undi PHPN tu tak payah keluar mengundi lah. Tentu PHPN kalah dah. Kalau anda keluar mengundi pun buat letih badannya. Baik duduk di rumah. Dan pengundi-pengundi luar yang nak mengundi PHPN tak payah balik lah. Pasal PN PH tentu kalah dah. Buat apa nak letih-letih balik betul? Buang minyak. Jadi jangan buang masa mengundi untuk kalah. Kita mengundi untuk menang. Tetap dah kalau anda mengundi PH, mengundi tu kalah. Tapi jangan keluar mengundi. Elok tuan dan puan yang nak mengundi PSPN jangan keluar mengundi. Pengundi luar yang nak undi PSPN jangan balik Balik pun sia-sia aja. Botak dia kereta aja. Kau boleh menang pun. Okey tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Yasmin. Alhamdulillah. Kau ni depan kamera cakap duit. Aku melawak lah. Tanya Finish. Jam.